Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia saudara. Apa khabar anda? Selamat petang. Saya yakin anda sudah pun ada yang setengah sudah dalam perjalanan pulang daripada pejabat. Hari ini hari pertama kita bekerja bulan Julai saudara. Hari ini hari Senin 3 Julai. Hari pertama ya, apa khabar? Ajah comel-comel. Hari pertama kita masuk ke pejabat ataupun yang mula berniaga, kita mula berniaga mencari rezeki. Ya, Saudara Hamid, apa khabar saudara? Saya walaun. Apa khabar sahabat? Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabarku? Doa saya anda berbahagia. Mungkin kalau dalam alam persaraan saat-saat begini berehatlah. Waktu sekarang jam pukul 5 petang ni, sambil-sambil kita minum petang ya. Saudara Roslim, apa khabar saudara? Itu juga saudara Ismail Mak. Semoga kita menang PRN. Malam nanti kita bicara. Seronok malam ni cerita saya malam ni. Ya, saudara Nuraini, Puan Adnan, Nuraini Adnan kena ya, Puan Hajah Comel-Comel, apa khabar? Saudara Yusuf Otai, apa khabar saudara? Begitu juga Puan Selamah Yusuf. Kuala Pilah katanya hujan. Alhamdulillah sejuk sedikit. Bukan sejuk, adalah dingin sedikit. Saudara Hamid dari Kuantan. Begitu juga Saudara Syah Ibrahim. Saudara Abdul Rahman dari Johor Bahru. Apa khabar saudara? Di Johor macam mana? Hujan ke? Ataupun rasanya mungkin sekarang ni dah mula datang hujan pula. Ya, Saudara Zamri TJ. Saudara Abdul Rahman, rasanya tak silap saya lah. Rasanya sudah hujan pula lah sekarang ni. Saudara Syah Ibrahim. Tapi suasana masih panas lit-lit. Jadi sebab kerana kepanasan itulah saudara mengakibatkan hujannya kalau datang hujan lebat. Saudara Adi Tahir dia kata Waalaikumsalam untuk semua yang menengok dan mendengar. Orang Perak yuk. Saudara Ilyas Muhammad, itu juga saudara James Jin Jalil. Jin Jalil. Puan Nur Azia Azizan dari Alopongsu Perak. Katanya Alopongsu panas pagi ni. Jangan hati panas sudahlah puan. Ya. Saudara Muhammad Muhammad Sharif. Apa khabar saudara? Yusuf Otai di Selangor panas. Bagaimanapun saya pun memanglah nampak mendung saudara, tapi panasnya lit-lit ya saudara. Suasana sekarang ni. Apa hal lah saudara nak bercakap saya politik. Tak payah undang saya tak akan bercakap politik siang-siang ini ya saudara. User. Kenalkan diri anda lebih baik. Pakai nama user ni buat apa? Ya, tak kidding. Di Sabah keseluruhannya hujan. Hujan renyai berpanjangan. Ya, saudara buah durian pun ada. Waalaikumsalam. Saudara Nam Rong. Apa khabar? Dia kata panas ceng-ceng. Ini saudara Nam Rong ni sedap juga bahasanya. Besut dia kata panas ceng-ceng. Ceng-ceng-ceng. Saudara Hashim Alias, apa khabar saudara? Petang ni apa cerita? Petang ni saya nak bercerita tentang ikan. Aduhai saudara. Kita nak berbicara soal ikan. Kerana tadi saya makan ikan, makan nasi tengah hari tadi. Saya makan nasi ikan pelaling. Memang sedap. Edi Tahir, Wassalamualaikum. Jin baru ni. Selalu dengar Jin Levi je katanya. Ni Jin baru. Siapa Jin baru tu? Jin tak ada tonceng. Saudara Edi Tahir. Saudara Fazilah Amin. Jangan bercerita soal politik sekarang. Ikan seluang. Ikan seluang beranak dan bertelur. Saudara buah durian. Ikan, oh ikan, kenapa kau masuk kolam? Ini cerita ikan saudara. Sebab Puan Rosmini dari Pontian, Johor saudara. Saudara Madam K. Saya bercerita sebab ikan kerana hari ini saya makan ikan belaling. Walaupun dah lama, tapi rasanya masih sedap lagi. Saudara yang sehat, terima kasih dalam bicara santai. Sebenarnya saudara, kami warga, ini bila saya bercerita ni saudara, saya mengimbau kenangan masa silam saya, zaman muda-muda, zaman anak-anak dulu. Saya mula masuk ke dunia kenelayanan. Jadi nelayan saudara. Buah durian, jangan begitu saudara. Saya mula menjadi warga nelayan seusia dalam umur 9 tahun, 10 tahun. 10 tahun saya sudah bermain dengan ombak. Sebab itu saya agak terpanggil. Ataupun hati saya terpaut dengan sajak-sajak daripada J.M. Aziz. Daripada seberang Takir di Terengganu. Sajaknya ialah aku bermain
dengan ombak di atas kulit kecilku, meredah samudra. Aduh, sedihnya. Saya juga mengalami suasana begitu juga, saudara. Jadi sebab itu saya berhasrat kalau boleh akan pergi ke seberang Takir dalam musim-musim pemilihan nanti untuk meninjau warga nelayan di sana, saudara. Jadi berbalik pada soal nelayan, saya tinggal di kampung saya di pinggiran Sungai Dinding, saudara. Sungai Dinding ni airnya masin, tapi kami panggil laut, saudara, sebab sungainya luas. Tak silap saya dekat 2 kilometer dia punya luasnya sungai tu. Air daripada Pulau Pangkor, air masin. Dan kami tak pernah menerima pun air payau. Macam di Bagan Datuk atau di Teluk Intan, airnya air payau. Bawa lah terus sampailah ke ini Kuala Kangsa ataupun ke Sungai Perak. Itu air tawar, saudara. Saudara. Bantai anda lah. Saudara, saya tak tahulah kenapalah user 15051 tunjukkan diri anda. Bercerita benda begitu. Apa anda menzahirkan kebencian. Petang-petang begini, kita mencerita tentang kehidupan rakyat, saudara. Kenapa harus anda mengajak saya berpolemik dengan sesuatu yang politik? Saya tak akan izinkan diri saya untuk bercakap soal politik. Pakai nama pun user. Tapi saya tak naklah jadi macam big brother saya, saudara Datuk Lokman Adam. Nanti dia makinya je orang saya. Ataupun Johari Atuk. Naya nanti, saudara. Saya tak mau. Jadi bila saya melayan anda sebaik mungkin, saya kata petang-petang saya tak mau bercakap soal politik. Tak payahlah anda masuk atau bercerita soal politik. Kita bercerita tentang mengimbau kehidupan rakyat. Kalau benar anda seorang warga yang peka kepada politik, anda harus memperjuangkan soal rakyat. Bukan soal pemimpin. Saya tidak mendewakan mana-mana pemimpin. Bagi saya, rakyat saya utamakan. Saudara? Betul-betul Puan Nur Raziah dia kata abaikan, kita santai-santai. Kadang geram juga saya. Saudara tengok macam-macam kita petang-petang begini apa semua. Saya kadang-kadang tidak tenang melihat adanya insan-insan yang tak tahu diri. Saudara Puan Nur Raziah, malam nanti kalau anda masuk memang sedap saya balun. Siang tak mau cakap lah, saudara. Sebab siang-siang ni kita bercakap tentang kehidupan rakyat, saudara. Rakyat itu yang diutamakan. Saya bercerita tentang mengimbau kisah masa silam. Bagaimana saya menjadi nelayan. Sebab itu saya cepat terpanggil untuk membicarakan soal kehidupan warga nelayan, saudara. Apa khabar Mak Lang, saudara Jamil Mukmin. Terima kasih saudara Putra Im. Dia kata abaikanlah. Saudara Puan Syarifah Hafifah, selamat petang. Dia berucap selamat petang pada semua kenalan di alam maya. Saudara Muhammad Harmi, waalaikumsalam untuk semua. Edi Tahir, saya pun selalu dilambung ombak rindu. Kan seronok kita berbicara petang-petang begini, saudara. Sambil minum-minum petang, makan kuih apa yang ada, saudara. Ya, saudara Edi Tahir. Saudara Pak Aziz. Saudara saudara Roslan Arifin, saudara. Baik, saudara. Jadi, sebagaimana saya katakan, hari ini hari Senin, 3 Julai, saudara. Dan saya berbicara tentang nelayan. Sebab sebentar nanti saya lihat rumah saya dia nak goreng apa ini cucu bukan cucu udang tu, cucu ikan bilis. Ini adalah antara makanan kegemaran saya sebab kami warga tepi laut dulu, duduk tinggal di tepi pantai, nelayan. Kita selalunya kalau ada bot ikan bilis yang datang memukat di sekitaran kawasan kami, kita akan dapatlah percuma ikan bilis. Dan ikan bilis yang fresh, saudara. Buang perutnya saya terus digoreng dengan celup dalam tepung. Kita makan cucu ikan bilis. Memang sedap, saudara. Cicah pula dengan dulu kita panggil sambal Makau. Orang panggil sambal Makau. Saudara Nak Aziah. Dia kata saya suka cara Edi Tahir. Teruskanlah. Saudara Muhammad Armi. Dia kata mi udang. Saudara Muhammad Armi dia kata mi udang. Saya suka makan ini ikan cucu, ikan bilis, saudara. Saudara Lim dari Taiping Perak, saudara. Jadi, saudara, orang nelayan ni, saudara, banyak orang tak tahu sebenarnya. Menjadi kepantangan nelayan, kalau dia di tengah laut, sedang dia memukat, mendapat hasil. Kalau orang nak beli, dia tak boleh jual. Jadi kami selalu dulu kalau ada bot, sebab bot ikan bilis dia bot besar, saudara. Dia ada dua, satu dia lengkung, itu untuk pukatnya. Bila naik hasilnya, saudara,
hasil ikan bilis itu dan barulah dipindahkan ke satu bot lagi untuk memasak supaya bila sampai ke pelantar iaitu di Pulau Pangku terus dijemur untuk jadikan ikan bilis, saudara. Jadi kita bila sampai bot situ, bila pukat dia dah naik dari ikan, kita campak aja kita punya gaga dan dia akan ambil bot gaga kita tu, isi ikan bilis, dia bagi kita percuma. Dia tak akan menjual, saudara. Kepantangan warga nelayan bila mereka berada di tengah lautan ataupun sewaktu mereka tengah memunggah rezeki dari laut, maka mereka tidak akan, saudara, tidak akan menjual ikan-ikan. Jadi apa yang mereka dapat kalau kita minta, dia bagi begitu saja. Dan kepantangan orang nelayan juga, saudara, kalau sebelum dia turun ke laut, dia tak suka dengar orang pesan. Kalau kata ni nanti kau dapat ikan senangin, saya nak 3 kilo. Kalau dapat ini ikan bawal, saya nak 2 kilo. Dia tak suka dengar, saudara. Sebab bagi mereka itu adalah antara penghalang untuk memperolehi rezeki yang banyak. Itu kata warga nelayan di kampung saya lah. Tempat lain saya tak tahu. Saudara Ruslan Arifin, Saudara Zafir. Jadi saudara, bila kita bertemu dengan nelayan, sebelum mereka nak turun ke laut, pasti mereka akan berbual-bual dengan kita. Jadi tak payah kita berpesan. Tak payah kata saya nak pesan, nak beli ikan ni 3 kilo. Jangan. Kerana itu bagi mereka lah. Ini petua orang nelayan. Saudara Lawati Ainul. Dia kata, saya warga sungai. Sungai Dungai tu. Hari-hari saya mancing udang galah di Dungai Rompin. Itu kalau udang galah air tawar. Saudara. Jadi begitu keadaannya warga nelayan yang kami hidup. Dan ikan ada banyak jenis, saudara. Sebab malam ini kita bercerita pasal ikan. Pertama sekali, ikan yang paling mahal daripada spesies ikan daripada lautan, air masin, saudara, adalah ikan kurau. Ikan kurau ni dia di laut lepas, dia tidak ada di sungai. Dan untuk mendapatkan ikan kurau ni, ini orang kata paling A lah, saudara, ikan kurau. Dan ikan kurau ni sedap untuk dibuat goreng ataupun masak kari. Ataupun kalau ada rezeki buat sup kepala ikan kurau, memang sedap, saudara. Dan harganya dulu, zaman saya dululah, saudara. Harga kami jual dengan sekati lah. Kalau kita memukat di Pulau Pangku, dapat pula ikan kurau. Harganya, saudara, satu kati RM4.80 zaman saya. Sekarang ni saya tengok dekat pasar-pasar besar, ikan kurau harganya beratus-ringgit. Ada RM120 sekilo saya nampak. Dan spesies ikan kurau ni juga, saudara, dia sama juga seperti ikan senangin. Ada ikan senangin, tapi dia nampak seperti ikan senangin. Jangan saudara tersalah ya. Sebab kurau ni dia kehitam-hitaman sedikit kulitnya. Dan dia macam ada janggut di depan tu. Itu ikan kurau. Senangin dia bersih. Dan senangin dia ada yang senangin kecil, senangin besar, saudara. Begitu keadaannya, jadi spesies ikan kurau adalah ikan senangin. Sebab itu ikan senangin pun mahal. Senangin pun kalau saudara masak sup boleh. Buat ini masak kari dan ikan goreng, saudara. Itu ikan kurau itu yang paling mahal, saudara. Dan lagi satu jenis ikan. Ikan ni selalunya orang tak tahu. Kadang-kadang orang kita ni jarang suka pada ikan ni. Itu ikan bolos. Ataupun setengah orang panggil ikan ubi. Sampai dia bukan ubi. Kalau dia berbulus dia panggil. Kalau kampung saya ikan berbulus. Dan untuk menangkapnya ikan ini dia di laut besar. Tetapi di kawasan beting, saudara. Dia mesti tanah tu berpasir. Bukannya selut. Ikan ni tidak ada di selut. Dia ada di pasir. Sebab itu dia bersih kulitnya. Dia tak besar. Dia kecil. Dia besar. Paling besar pun saya ingat. Paling besar tu dalam nak dapat sebesar ikan kembung tu susah nak cari. Itu ikan bulus. Cuma yang sedapnya dia goreng saja. Digaul dengan kunyit dan juga asam jawa, lepas itu goreng. Memang sedap. Dulu di Pelayan Jaya. Sekarang tak ada dah. Dulu restoran Raju. Restoran Raju dulu ada. Dia buka ni kedai makan. Orang panggil ikan bulus. Memang sedap, saudara. Sekarang susah nak dapat lah, saudara. Saudara. So, jadi kemudian ini ikan bulus ni susah nak dapat, tapi harganya pun mahal. Zaman saya dulu pun dah RM1.2 kupang. RM1.20 untuk satu kati. Sekarang ni sampai RM24, RM28 sekilo ikan bulus. Dia seperti ikan ubi. Jadi kalau saudara belilah ikan tu.
Saya nasihatkan anda goreng. Tapi kalau yang kecil sangat tu susah saya sebab banyak tulang. Kemudian bagi kami warga nelayan ni saudara, itulah saya mengenal banyak ikan. Tapi kalau tanya pada saya, ikan kegemaran saya adalah ikan selangat. Ikan selangat ni selalunya bila kita mancing atau merawai, kita gunakan ikan selangat ni sebagai umpan. Ikan selangat ni dia kecil, tapi untuk mendapat ikan besar kita jadikan umpan ikan selangat. Dan selangat ni juga sesuai untuk buat goreng. Tapi kegemaran saya yang paling sedap sebenarnya, banyak orang tak tahu buang sisik dia. Memang ikan ni banyak tulang saudara. Untuk membuang tulang ikan selangat ni saudara, tak boleh dibuang tapi dikelar ikan tu. Setelah dikelar-kelar kemudian digoreng seadanya. Dan kalau goreng garing-garing memang sedap lah saudara. Tapi boleh juga dibuat sambal tumis. Cuba saudara cari ikan selangat, buat gorengkan dia, masak sambil tumis. Bila masak sambal tumis, makan dengan nasi lemak. Petang-petang begini saudara. Saudara Musyarim, tukang banyak apa tu. Saudara Syed Ikram, Waalaikumsalam, salam perjuangan, terima kasih saudara saya Syed Ikram. Jadi saudara Rio Sardi dia kata bisa kirim ke Indonesia. Ikan paling mahal ikan emas. Ikan emas tu ikan tawar tu orang tak makan ikan emas saudara. Yang orang makan. Saudara Kamarudin Muhammad, dah 5 tahun saya mohon lesen nelayan pantai. Sampai sekarang tak dapat. Alasan kena 10 tahun ke atas. Mohon disingkat. Saya rasa saudara Kamarudin Muhammad tak ada masalah sekarang ni. Saya ingat mungkinlah kalau saudara duduk di Kuala Lumpur, kita boleh berjumpa, jom. Naik kereta dengan saya. Kalau dia ada, kita tanya ke dia kenapa tak dapat. Tak sepatutnya. Dan untuk memudahkan itu, jumpalah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Saudara, saudara ikan selah kuning goreng cantik dia kata saudara Samsul Anwar, ikan selah kuning, tapi yang sedap ikan selangat saudara. Ikan selangat, tapi jangan ni adalah seperti juga ikan tamban. Ikannya sama lebih kurang, tapi ikan selangat ni dia ada bulat sikit badannya. Ikan tamban ni dia panjang dan dua-dua banyak duri. Tapi selalunya di kampung saya dulu, zaman saya dulu, kalau dapat ikan tamban kita buat ini laksa. Direbus ikan tu, maka ditapis dia punya isinya. Jadi tulangnya dibuang. Ikan tamban saudara. Saudara Lim, dia kata kat kampung saya dia kata dapat banyak ikan tawar seperti sebarau, kaloi, teroboy, ikan pucuk, ikan pisang, lampan Jawa dan sebagainya. Saudara Lim, jadi saudara Lim tinggal di berhampiran dengan sungai. Saya tinggal di sekitar. Saya bercerita hari ini ikan yang ikan laut air masin saudara. Ikan sungai ni jarang saya tahu. Tapi yang saya tahu kalau saya makan cuma 2-3 jenis saja. Ikan patin, ikan seberai, itu sajalah saudara. Ataupun ikan lain. Saya tak tahu. Jadi Tahir kata ikan Datuk Saka paling jahat. Jangan saudara. Malam ni kita cakap. Saudara Madam K, semalam saya beli ikan selangat. Nak cuba buat sambal ikan selangat. Memang saudara. Ikan selangat ni dia kena dikelar ya Madam K. Dikelar. Artinya tulang-tulang antara tulang tu dia patah. Kemudian mesti digoreng. Baru dibuat sambal tumis. Makan dengan nasi lemak. Kalau tak sedap, boleh telefon saya. Kalau sedap, bayangkanlah wajah saya ini. Saudara Syed Adnan. Dari Sri Lamal. Sri Lamal di mana saudara ya? Saudara Hafiz Hazara. Dia kata, saya suka ikan tenggiri dengan ikan merah. Hari ini ikan selangat, goreng je. Memang sedap. Memang ikan selangat untuk goreng. Tapi macam ikan tenggiri saudara. Dia spesies macam ikan tongkol juga. Cuma dia mahal sikit lah. Tenggiri ada 2 jenis. Satu tenggiri papan. Tenggiri papan ni tak berapa cantik daun, dagingnya mungkin lihat. Ada tenggiri daun saudara. Jadi untuk bagi saya lah, saya tak tahu anda, saya nak nelayan. Tenggiri ni dia spesies macam juga ikan kayu ataupun orang Kelantan, orang Belapan ni Terengganu dia panggil ikan air. Itu spesiesnya. Tapi lebih murah lagi lah ikan kayu tu saudara. Sebab kenapa dipanggil ikan kayu? Bila digoreng ikan tu saudara, sejuk sedikit dah keras. Kalau ikan ini ikan air ni saudara, ikan tongkol saudara bila goreng masak waktu panas-panas makan sedap. Ikannya dagingnya lembut. Memang sedap untuk makan. Lepas tu ada pula kuah kari. Lawannya kuah kari. Bukan ikan tongkol dijadikan kari, tidak saudara. Apa-apa saja buatlah ikan kuah kari. Kuah kari tu makan dengan
letak kicap sikit, saudara. Kemudian apa ini? Goreng ikan tongkol. Panas-panas makan. Memang sedap. Tapi kalau dah sejuk, dia jadi keras sebab itu orang panggil ikan kayu. Dah saudara Wak Yomo dia kata tolong ceritakan berapa susahnya datuk nenek moyang kita nak merdekakan negara kita ni. Semoga generasi ini tahu. Setara saya Wak Yomo ni, saya bercerita tentang kehidupan nelayan ni supaya warga kita sedar. Susah saudara. Ikan ni dulu macam-macam jenis kita, dan dulu ikan murah sangat-sangat. Dan saya mungkinlah besok saya akan cerita tentang sejarah bagaimana kita menuntut kemerdekaan. Mungkin besok saudara. Saudara, Saudara Abdul Hamid dia kata ikan air ni ada dua jenis. Betul tu. Puan Kamariah, santai-santai je petang ni kita bercerita pasal ikan, saudara. Saudara Azli, senangan dengan senangin sama ke? Senangan saya tak pernah dengar, senangin saya tahulah. Senangin dia atas sikit daripada senangin tu adalah ikan kurau. Ikan kurau tu memang lah saudara, memang sedap rasanya. Saudara Isyam Makdin, saudara. Dan saya merasakan saudara, ikan ni, tapi ikan kembung saudara, dia sebenarnya bagi saya lah, bagi kami yang tinggal di pesisiran pantai atau macam orang Pangkor lah katakan saudara, kembung ni dulu tak ada harga saudara. Kalau ikan kembung ni dulu, kalaulah orang buat kenduri kendara, jamuannya ikan kembung, orang senyum saja. Ataupun ikan jaket tu saudara, ikan cencaru, tak berapa. Kerana ia sekali memang dia dalam bondong. Kalau dapat bondong itu saudara, boleh hampir karam bot saudara kalau bawa naik ikan tu. Ikan kembung ada 3 jenis. Yang besar kami panggil ikan mambung. Dia besar, itu sesuai untuk dipanggang. Dia besar saudara. Itu besar. Kemudian yang kecil kita panggil ikan kembung atau ikan temenong. Ataupun yang kecil sedikit lagi tapi memang sedap, yang paling sedap dalam spesies ikan kembung ni saudara adalah ikan pelaling. Juga sedap untuk digoreng. Kalaulah ikan tu bau. Bagi saya saudara, ini saudara Izzuddin orang tengah yang ambil tuntung, itu benar. Inilah yang perlu ditangani. Saya mengatakan bahawa lembaga ikan Malaysia sepatutnya bukan hanya hadir sekadar pejabat LKM dan mematikan apakah ikan-ikan ini bawa daripada Indonesia atau dari Thailand itu diperasa satu persatu, tapi juga harus melihat bagaimana pemasaran ikan. Ya, kalau saudara pergi di Kuala Perlis ke di Kuala Kedah tu, dia panggil bisik-bisik. Mereka menjual ikan bisik-bisik. Dan dalam keadaan begitu saudara, nasib nelayan ini tidak terbela. Yang mampu membela nasib nelayan bagi saya lah adalah Lembaga Kebajikan Malaysia memastikan pasaran ikan itu benar-benar menepati harga yang bagaimana mereka memasarkan di pasar-pasar saudara. Saudara Nur Kasih dia kata, dari Kota Kinabalu, jalan jam katanya balik kerja. Tenang-tenangkan fikiran saudara. Bila ada kesakan lalu lintas, jangan marah, jangan mengeluh. Saudara, sebab hari ni semua orang baru mulakan kerja. Jadi saudara Muhammad Harmi, saya pergi mancing di Kuala PN. Boleh mabuk laut ke dah? Dah berkali-kali cuba. PN tu di mana? Penang kot. Masih sama. Memang tak boleh tahan dengan ombak. Kalau saudara petua orang dulu-dulu, kalau nak pergi ke laut, untuk mengelakkan ombak dan sebagainya, saudara, paling baik sekali cuba cari pinang. Kunyah pinang. Sikit pun tak apa. Itu yang terbaik untuk mengelakkan mabuk laut, saudara. Saudara Ajib, dia kata hari ni tenggiri ikan kembung ringgit Malaysia RM8. Petang ni RM2. Orang tengah gamekan nelayan. Allah, kesiannya saudara. Mana mungkin ikan kembung RM8, ikan tenggiri, ikan kembung RM8. Kemudian petang-petang pula dibeli dengan harga RM2. Inilah nasib saudara. Nasib nelayan kadang-kadang bila hasilnya banyak, harganya kurang. Kalau petang-petang pula tu, mungkin peraih-peraih ini tak ada tempat untuk simpanan. Kalau banyak, turun harga. Sedangkan pagi besok mereka pergi hantar ke pasar, harganya sama juga. Saudara Zack Peri-Peri, dia kata ikan murah di Kota Kinabalu. Di Semenanjung mahal, betul. Kalau saudara nak makan makanan laut ni, sebab saya selalu, kawan-kawan saya kalau mereka pergi ke Kota Kinabalu, saya sering memesan. Saya pesan untuk beli udang. Udangnya besar saudara. Yang kedua, ikan kerapu merah.
Tak ada di sini. Yang ada di Laut Lepas, Kapur Merah. Secara amatan, dia kata tongkol dengan ikan duri, keli, semilang, saya tak makan. Saudara Amran, sebenarnya ikan semilang pun ada 2-3 jenis, saudara. Satu semilang, satu lagi kita panggil gemang. Dan satu lagi ikan semilang karang. Makanan ikan yang paling sedap sekali bagi saya lah ikan semilang karang. Dia kecil dan dia tidak ada di selut. Dia tidak ada di kawasan bakau. Kalau semilang ataupun gemang, dia kita nak memancing atau merawai atau memukat, kita pergi kawasan yang berhampiran dengan ada selut bakau. Tetapi ikan semilang karang dia panggil. Dia kecil, tak besar mana pun, lepas tu badannya berbelang. Saudara, belang. Dan dia hanya ada di Laut Lepas. Ikan semilang karang ni saudara, sedapnya buat kari dan juga digoreng. Memang sedap. Ikan kembung rebus memang sedap. Saudara Muhammad Armi, kembung rebus ni kalau kita rebus sendirilah. Kalau tidak, kalau harapkan ikan kembung rebus dulu-dululah saudara. Waktu saya kecil-kecil, bila musim berpuasa, kita tunggulah kalau bot-bot dia datang membawa ikan rebus. Ikan rebus ni dulu dia dilengatkan dulu. Ya. Kalau kita masak, kita gunakan lengat. Lengat itu macam talam, so kita wapkan, kita panggil lengat. Itu bukan kita rebus, tak rebus sebenarnya. Kalau ikan rebus yang ada di pasar tu pun, dia bukan rebus sangat. Dia celur dengan air panas, kemudian dia angkat dan dibiarkan begitu, saudara. Tapi kalau kita ikan rebus tu, kita panggil lengat. Lengat itu diuapkan, macam steam lah, saudara. Terima kasih Fung Saopeng, supaya umur saya panjang mudah-mudahan. Saudara Eddie Tahir, tak boleh lawan ikan kelah. Memanglah ikan kelah, macam mana nak lawan dengan ikan laut? Ikan kelah memang mahal. Ikan kelah ada sampai, saya dipahamkan sampai harga 300-400. Begitu juga macam harga ikan kerau. Ikan air tawar mahal, saudara. Berbeza dengan ikan air masin. Ikan air masin paling mahal sekali ikan kurau. Saudara. Saudara Amar Fan, saya pernah dengar arwah abang ipar saya cakap ikan mayong. Itu ikan apa? Ikan mayong dia spesies ikan duri yang besar. Dia ikan duri, ikan mayong, ikan pelotan. Saudara, ikan goh, ada 4 jenis tu. Dan mayong ni susah nak dapat. Juga di Laut Lepas, dia bukan ada di laut di air masin yang sungai, tidak. Saudara. Kalau ikan mayong ni, dia yang paling sedap saya suka, kalau bagi saya lah, orang lain saya tak tahu, adalah telurnya. Telur ni dibuat sedap, masak untuk asam pedas. Itu sejenis ikan. Ikan semilang yang paling sedap, ikan semilang karang lah, saudara. Jadi begitulah kehidupan nelayan, saudara. Banyak jenis ikan. Tapi ikan yang jarang dimakan orang kampung saya adalah ikan teredin lah, saudara. Ikan paku, ikan teredin. Saudara Nur Qasih, dia kata ikan sebelah the best. Ikan sebelah setengah orang panggil ikan sisa Nabi. Sebab di sebelah saja. Kalau di apa dia panggil? Kalau dekat restoran mahal tu, saudara, memang mahal ikan ni, saudara. Mahal ikan ni. Dia panggil, lupa dah saya nama tu dalam bahasa Inggeris. Memang ikan itu sedap, dia buat macam mana dia masak, macam dia buat dia grill lah, saudara. Ataupun macam yang ada dekat The Ship, saudara. Saudara, sedap ikan tu. Saudara Hashim, Saudara Hashim dia kata mayong belukang. Bukan, mayong bukan belukang. Ikan belukang memang tak boleh pakai. Kampung saya tak makan lah ikan belukang. Rasanya hanyir. Begitu juga macam ikan teredin. Ikan teredin ni, saudara, selalunya ada tepi-tepi pakau tu, dan dia makanannya bukan makanan biasa. Kadang-kadang najis orang lepas tu dia makan. Ikan paku, ini tak ada orang kata tak ada nilai. Ini jenis-jenis ikan, saudara Amal Fan. Jadi spesiesnya, tapi macam ikan jenahak. Ikan jenahak ni pula ada 2 jenis. Satu ikan tanda, orang panggil merah tanda. Waktu dia kecil, dia ikan merah, tapi spesiesnya spesies ikan jenahak, dia ada macam ada tanda hitam. Dia sebesar tapak tangan. Itu memang sedap untuk masak apa sahaja, saudara. Kalau dah besar sangat jenahak ni, saudara, kadang-kadang dagingnya kurang enak. Yang sedap sangat-sangat sebenarnya ikan jenahak merah tanda ni, saudara. Biar dia sekitar 600 ke 700 gram. Steam, masak steam pun sedap. Digoreng sedap. Masak kari sedap. Masak apa saja boleh. Masak lemak cili api sedap. Masak lemak dengan
apa ini belimbing buluh pun sedap. Itu ikan merah tanda. Kalau dulu zaman saya dulu harganya RM1.20 untuk satu kati, sekilo lah segamanya. Saudara Abdul Hamid, ikan pun ada kasta. Benar, ikan pun ada kasta, saudara. Jadi besar sikit, itu adalah ikan jenaha. Begitu juga ikan kerapu, saudara. Kerapu, ada kerapu putih, ada kerapu merah di Sabah, saudara. Ada kerapu karang ni kecil. Kemudian ada kerapu besar. Tu memang kerapu ni sesuai untuk masak steam, masak kari, atau goreng. Itu saya, saudara. Saudara Yusof, ikan ubi mahal. Itulah saya katakan, bukan ikan ubi, ikan bulus. Setengah orang panggil dia ikan ubi. Ikan bulus. Dia hanya untuk digoreng saja, saudara. Dia saiz dia tu pun tak besar, sebesar ni lah. Tak besar mana, saudara. Memanglah sedap, saudara. Ikan, Jadi kalau kita makan ikan, tapi sebenar-benar, saudara, lebih baiklah saya nasihatkan anda, daripada makan daging, lebih baik makan ikan. Ada omeganya, saudara. Tapi ikan tamban dengan ikan selangat ada dua perbezaan. Pastikan anda, saudara Hafiz Hazara, ikan belanak memang sedap digoreng, tak payah buang sisik. Ikan belanak ni yang sebenar-benar, saudara, dia seperti juga ikan loban. Spesies dia ada dua jenis. Kalau besar sikit dipanggil ikan loban, saudara. Dan ikan ini, saudara, sedap untuk dimasak sebenarnya masak lemak. Bukan goreng, masak lemak. Bila saya masak lemak, ikan loban ini memang sedap. Begitu juga kalau spesies agak besar, ikan loban. Loban ni selalunya orang buat panggang. Begitu juga macam kita ada bukan ikan selah, sejenis ikan lagi tu hanya untuk digoreng, saudara. Ikan-ikan itu adalah ikan banyak tulang. Iaitu sesuai untuk ada terubuk. Terubuk ada di Sarawak, banyak di Sarawak. Tapi di Sarawak mereka menjalankan perusahaannya telur ikan terubuk. Terubuk ikan terubuk ni masin lah, saudara. Dia macam telur masin, saudara. Telur terubuk dari Sarawak. Tapi ikannya memang sedap untuk dipanggang, ikan terubuk. Dia terubuk ada dua jenis, saudara. Satu terubuk papan dan satu lagi terubuk jambi dia panggil. Susah nak dapat. Kalau dapat terubuk jambi, saudara, dia bulat sikit dia punya bahagian kepalanya tu. Itu kalau buat panggang, saudara, cicah dengan air asam Jawa. Memanglah sesuai. Terubuk jambi, cicah dengan asam Jawa, saudara. Itu keadaannya, saudara. Nur Kasih dia kata ketuka dan pari sama. Tak sama. Pari, dia ada tiga jenis. Pari daun, kemudian pari lalat dan pari beting. Pari beting ni dia belakangnya banyak bintik. Tapi besar, saudara. Kemudian pari lalat pun berbintik-bintik juga besar, tapi selagi dia pari daun. Pari daun ni, saudara, memang sedap, dagingnya lembut. Dan yang satu lagi tetuka. Tetuka ni anak pari. Kita tak dapat nak tahu spesies tuka ni sama ada dia akan jadi kalau dia besar, sama ada dia jadi pari lalat ke, pari daun ke, ataupun pari beting. Tapi yang sedapnya itu adalah pari daun. Dan harganya mahal sikit. Kalau waktu saya dulu mancing nelayan dulu, saudara, untuk pari lalat 10 sen sekati, saya. Kalau dapat pari beting, kadang-kadang 5 sen sebab lebih besar lagi, dia berat. Tapi kalau pari daun, dia dapat sampai ke 20 sen. Itu zaman saya dulu, sekarang lagi mahal lah. Tapi sukar nak dapat pari daun. Saiz dia tak besar. Saiz tak besar, memang sedap untuk dibuat kari ataupun dimasak asam pedas. Memanglah pari pun sedap juga masak asam pedas. Tapi kalau dapat pari daun itu, memang lagi sedap. Terubuk panggang tak payah buang sisik. Memang begitu, saudara Rabudin Pasrat, terubuk kalau dipanggang tak perlu buang sisik. Kalau buang sisik dah tak jadi terubuk panggang lah dah, saudara. Itu goreng sajalah. Tapi ikan terubuk banyak di Sarawak. Orang Sarawak dia menjalankan perusahaan telur ikan terubuk. Saudara Monsyarim, betul ke alat yang itu saya tak belajar, saudara Monsyarim. Cerita-cerita yang itu saya tak belajar. Saya minta maaf lah. Tapi memang pun kalau tengok ikan pari ni, saudara, begitu keadaannya. Saudara Abdul Aziz, ikan tuka orang Terengganu buat ikan celup tepung.
yang saya tahu celup tupung ni kalau saudara pergi ke pantai di Batu Buruk, saudara, mereka buat celup tupung tu ikan kembung atau ikan pelaling. Dia tak buat ikan celup tupung dengan ikan tuka. Saya tak pernah jumpa pun. Saudara. Abdul Hamid, beza ikan pari jantan dengan betina macam mana? Ini soalan yang terhebat. Bagi saya, bezanya ada yang bertelur, ada yang tak ada telur. Itu saja. Kalau ada telur, itu pari betina lah. Terlampak dekat perut dia tu. Dan tapi telur pari ni saudara dia hanyir. Telur pari kena orang betul-betul pandai masak. Kalau tak pandai masak, bila makan kita rasa muntah. Dia cepat loya. Itu perlu ikan pari. Tapi kalau orang yang bijak, dia pandai masak, boleh tahan jugalah. Tapi saya tak minat, saudara. Telur pari tak sedap sangat, saudara. Saudara boleh pasarat. Pa Helsing pun ada kepalanya macam burung helang. Pari helang. Pari helang, betul. Saya terlupa, minta maaf. Upaya satu lagi, pari helang. Dia memanglah pari ni gelap sikit warnanya. Lim, saya lebih gemar makan ikan air tawar berbanding dengan ikan air masin. Saudara Lim memang saudara orang kaya lah. Kalau makan ikan air tawar ni mahal, saudara. Puan Azizah Salim, Waalaikumsalam. Saudara Monsyarim, belangkas pun sedap telurnya. Belangkas memanglah orang makan telur, tapi berhati-hati, saudara. Kadang-kadang bila kita makan telur belangkas ni, ada kalanya boleh memudaratkan kesihatan. Saudara Putra, Saudara Rahman. Di Sarawak ikan terubuk masin, betul Saudara Madam K. Belangkas ni selalu, tapi saya bila makan belangkas ni, saya jarang saya makan telur belangkas ni sebab saya rasa kesian, zalim. Sebab kita akan tebuk dia punya perutnya dalam keadaan dia mengelupu. Ataupun kita buat unggun api, kita campak di tengah unggun api. Nampak kaki dia mengelupu. Tak sampai hati lah, saudara. Itu saya kadang-kadang kita bukan orang yang sadis, saudara. Belangkas, saudara Monsyarim, memanglah sedap punya telur. Setengah orang. Saya tak suka makan telur belangkas sebab kadang-kadang bila telur belangkas tu dia banyak yang keputih-putihan tu. Itu boleh membuatkan kita kalau yang tak biasa makan dia boleh jadi mabuk, saudara. Ustaz Kamarudin Osman dia kata pari tak bertelur, ikan pari dia beranak. Tapi saya tak tahulah, saya di kampung saya kita belah perut tu ada telur, dia panggil telur ikan pari. Saudara. Saudara Rabuddin Pasarat, orang utara yang pandai masak belangkas. Mungkinlah. Saya tak tahu apa ini kenakan makan telur belangkas. Sebab saya kata tadi, kita akan tebuk dia punya perut, mengelupu kaki dia. Macam setengah orang tu dia makan lobster. Saya pergi ke restoran yang mahal, saudara, macam di Bukit Bintang, saudara, ada restoran yang mahal. Jadi kita makan lobster tu, apa dia buat? Kita pilih lobster tu kita nak makan kita macam sashimi lah. Daging mentah-mentah lobster tu. Jadi tukang masak, chef tu dia akan ambil lobster tu, bawa ke belakang, dia potong-potong, daging tu dia asingkan, lepas tu dia letakkan pula kepala lobster. Kita nampak kepala tu menguat lagi. Artinya hayatnya masih ada lagi. Sedangkan dalam piring tu sudah tersedia daging lobster yang sudah pun sesuai boleh kita makan untuk kita makan sashimi lah, saudara. Dia menguat benda tu, saya rasa tak sampai hati. Itu lobster, saudara. Kadang-kadang dia orang ni zalim juga. Saudara Monsyarim, telur ketam. Telur ketam ni ada dua jenis, saudara. Kalau ketam nipah, memang telur dia sedap. Tapi makan banyak-banyak, orang kata rasa hayal. Kalau ketam nipah ni yang sedapnya bahagian kaki, bukan bahagian badannya. Tapi telur yang sedapnya adalah telur ketam bunga. Ketam bunga dengan ketam nipah dua berbeza. Setengah orang panggil dia ketam batu. Sebenarnya bukan ketam batu, ketam nipah. Ketam ni, sekarang kalau saudara pergi ke restoran, mahal ketam. Saya pernah bertanya dengan kedai-kedai mamak, kedai nasi kandar, kata kenapa tak ada ketam? Dia kata tak berani sekarang. Satu ekor ketam pun dia kata sudah harga sampai RM20, macam mana mau jual, dia kata. Betul juga, saudara. Apatah lagi macam ketam nipah. Dan ketam ni pula, saudara, ini petua. Kalau saudara nak beli ketam, kena tengok cuaca. Tapi yang ada dalam peti ais, yang jual di pasar tu, kita tak tahu sama ada ketam tu bila dia tangkap. Saudara, kalau dia simpan lama, kita tak tahu. Tapi kalau saudara pergi tepi laut, atau pergi beli daripada yang fresh lah, saudara, kalau masa itu bulan terang. Kalau bulan terang, elok kita elakkan makan ketam sebab tak diisi. Ini satu benda yang saya susah nak menterjemahkan pada anda. Saya anak laut, saya tahu. Kalau bila tengok ketam tak diisi, saya tahu.
Artinya bulan terang. Ketam ni banyak isi. Isi dalam badan ketam itu apabila bulan gelap. Kalau bulan terang, kita makan air je lah saudara. Itu keadaannya saudara. Sebab itu petua untuk tua tu kena ikut juga saudara. Boleh saudara Datuk Sri Johan. Saya boleh belanja, tak ada masalah. Betul, lama kita tak makan dekat Chili Crab dekat Kota Damansara. Itu memang sekarang ni seekor ikan ketam di Chili Crab tu saudara. Di Kota Damansara, satu ekor pun dah dapat RM55. Memang sedap saudara. Tapi itulah, kita tak tahu bulan terang ke atau bulan gelap. Kalau bulan gelap memang banyak isinya. Saudara Monsharim, telur kaviar. Telur kaviar itu kebanyakannya datang daripada laut Persian, dipanggil dekat sebelah Rusia. Telur itu kaviar ni saudara, dia sebenarnya dia orang ni makan kaviar ni mahal saudara. Sebesar tin kiwi kasut kita tu, sebesar tin tu sampai harga yang 1,000 lebih saudara. Mereka makan kaviar ni letak dekat tangan, letak kat sini, kena depa minum. Itu yang mahalkan kaviarnya. Tapi ada juga makan roti dengan kaviar. Dia panggil laut apa dia panggil sana. Dia dekat-dekat dengan Iran banyak ikan. Itu kaviar. Dulu ada cuba diusahakan oleh Kementerian Pertanian kita nak mengusahakan telur ikan, nak memelihara ikan itu boleh menghasilkan kaviar, tapi tak menjadi. Sebab kaviar ini telurnya, ikannya mesti ikan, saya rasa mungkin air tawar lah saudara. Dia seperti macam mana ikan salmon. Telur salmon lain saudara. Kaviar ini satu jenis ikan saja saudara. Memang ada dua, satu yang kecil. Kalau yang kecil tu warna hitam. Itu lagi mahal saudara. Ketam nipah grade Super AAAM, harganya Abdul Hamid RM75 1 kilogram. Benar. Itu ketam nipah. Tapi ketam bunga dia tak mahal mana pun. Ketam bunga paling-paling tinggi pun dalam RM35 kalau saudara pergi ke Kuala Selangor. Lobster tak kena GST. Mohon Syarif, saya tak tahu. Tapi memang lobster mahal lah saudara. Lobster ni yang datang daripada Australia, datang daripada New Zealand. Itu lobster. Ataupun kita panggil di sini udang karang. Tapi banyak juga di Sabah dan Sarawak saudara. Dia mesti laut lepas. Di Sarawak ikan ada zamri bawah. Apa khabar saudara? Jadi saudara, saudara Rabudin Pasarat, ikan buntal boleh dimakan buat penawar asma. Saya tak tahu. Tapi sekarang ni ada kes macam mana ada satu keluarga meninggal saudara bila makan ikan buntal. Ikan buntal ni ada racun. Sebab itu kita bagi kami lah. Saudara F Jabbar dia kata memang lobster banyak di Sabah. Lala dekat Uptown katanya satu pinggan cecah RM35. Sekarang memang begitulah saudara Datuk Sri Johan. Itu nak buat macam mana sekarang, segala-galanya mahal. Dan saya melihat bahawa ini untuk lobster itu memang banyak di Sabah lah saudara. Di saudara Bordin jangan makan ikan telur. Memanglah ikan telur, bukan telur temakul. Saya Rabudin Pasarat dia kata jangan makan ikan telur temakul, nanti kena telan batu belah batu bertangkup. Ikan telur temakul saudara, saya rasa lah dulu-dulu lah. Sebenarnya kan belacak yang jenis besar kampung saya, tapi kita tak makan ikan tu saudara. Dan saya mengharapkan teman-teman jangan makan ikan buntal sebaik mungkin. Saudara, sebab ikan itu beracun. Ada jenis-jenis ikan boleh kita makan, ada jenis tak boleh makan. Ikan buntal. Malahan kadang-kadang saya khawatir kadang-kadang bukan ikan buntal tu, mungkin ikan lepu. Lepu ni dia badan dia macam juga buntal juga, dia ada duri. Kalau terpijak duri tu bisa saudara. Betul saudara Nas tadi, betul orang tua selalu sebut ikan buntal adalah beracun. Anggur laut di Sabah banyak. Saya kurang makan jenis anggur laut di Sabah tu, dia panggil dia saya di Sabah saudara banyak makanan laut. Jadi kalau saudara mau menikmati seafood, bertandanglah ke Sabah. Ya saudara, yang mana yang nak bercakap dengan saya soal politik, sila hadir dalam muka buku saya ini jam 9.30 malam. Mari kita berdebat. Okey saudara, semoga saudara sihat walafiat. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.